Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu dalam slot Sains Tingkatan 3 Kelantan E-Kelas. Bertemu lagi kita dalam slot yang kedua bersama dengan Cikgu Ili Syahira binti Iroza, Guru Sains daripada SMK Belimbing, Tanah Merah, Kelantan. Sebelum cikgu meneruskan penerangan dengan lebih lanjut, murid-murid boleh merujuk buku teks Sains Tingkatan 3 pada muka surat 19 sehingga 23. Berpandukan standard kandungan kita 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia, murid-murid diharapkan dapat menjelaskan hubung kait organ deria manusia dengan kepekaan terhadap pelbagai kombinasi rangsangan dengan betul. Baik murid-murid sekalian, kita lihat tajuk permulaan kita iaitu kepekaan kulit terhadap rangsangan. Kulit kita mempunyai tahap kepekaan yang berlainan kerana reseptor tidak sama rata pada setiap bahagian kulit. Malah, jika murid-murid cuba pegang atau cubit pada bahagian kulit masing-masing, tahap rasa sakit itu dirasai berbeza pada setiap permukaan kulit badan. Oleh itu, tahap kepekaan kulit bergantung kepada dua faktor, iaitu bilangan reseptor dan ketebalan epidermis kulit. Bilangan reseptor lebih banyak akan meningkatkan kepekaan. Begitu juga dengan ketebalan epidermis yang lebih nipis, juga akan meningkatkan kepekaan terhadap rangsangan sentuhan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula bagaimana bahagian yang lain pada tubuh manusia mempunyai kepekaan berbeza terhadap rangsangan sentuhan. Antara bahagian kulit yang sangat peka terhadap rangsangan sentuhan ialah hujung jari, leher, pipi, ketiak dan belakang tapak tangan. Ini kerana bahagian ini mempunyai bilangan reseptor yang banyak dan epidermis yang nipis. Oleh itu, bahagian ini lebih sensitif terhadap sentuhan. Baik, bahagian kulit yang kurang peka terhadap rangsangan sentuhan pula ialah seperti tapak kaki, tapak tangan, bahu, siku, belakang badan dan juga lengan. Ini kerana bahagian ini mempunyai bilangan reseptor yang sedikit dan epidermis yang tebal. Oleh itu, bahagian ini kurang sensitif terhadap sentuhan. Mari kita lihat beberapa contoh rangsangan berdasarkan gambar rajah. Gambar rajah ini merujuk kepada bahagian kulit yang kurang peka terhadap rangsangan. Jika dilihat rajah 1, pesakit yang diberi suntikan pada bahu, manakala rajah yang kedua menunjukkan pemain bola tampar memukul bola menggunakan lengannya, menggunakan kedua-dua lengannya. Mengapa bahagian-bahagian tertentu sahaja dipilih? Keadaan ini sebenarnya mengurangkan rasa sakit kepada pesakit dan pemain bola tampar kerana bahagian ini mempunyai epidermis yang tebal dan juga reseptor yang sedikit. Baik, gambar rajah seterusnya merujuk kepada bahagian kulit yang lebih peka seperti rajah 3, iaitu rajah 3 menguji suhu bayi menguji suhu susu bayi menggunakan bahagian belakang tapak tangan, dan rajah 4 ialah membaca tulisan Braille menggunakan hujung jari. Mengapa bahagian ini yang dipilih? Kerana belakang tapak tangan mempunyai banyak reseptor, terutamanya reseptor panas dan sejuk, manakala hujung jari pula mempunyai banyak reseptor sentuhan.
Kedua-dua bahagian ini mempunyai epidermis yang nipis, menyebabkan bahagian ini lebih sensitif terhadap sentuhan. Untuk memudahkan lagi pemahaman murid-murid, cuba lihat aktiviti 1.6 dalam buku teks masing-masing pada muka surat 19 dan 20. Tujuan aktiviti ini untuk mengkaji kepekaan kulit pada bahagian yang berlainan dengan hanya menggunakan pembaris, pencungkil gigi, pita selofan dan kain untuk menutup mata. Lakukan aktiviti ini secara berpasangan. Murid-murid bolehlah sediakan radas seperti mana rajah yang pertama ini. Tutup mata rakan anda dan cucuk pencungkil gigi pada bahagian belakang tapak tangan rakan anda seperti mana dalam rajah yang kedua. Kemudian, tanya rakan anda adakah dia merasa satu pencungkil gigi atau dua pencungkil gigi. Dan kemudian, catat jawapan rakan anda dalam jadual seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3. Ulang aktiviti ini pada bahagian badan yang berlainan, contohnya seperti tapak tangan, bahu dan sebagainya. Dalam aktiviti ini, pemerhatian anda akan menjelaskan dengan lebih baik bahagian manakah yang lebih peka terhadap rangsangan sentuhan dan bahagian manakah yang kurang peka. Jadi murid-murid, selamat mencuba ya. Sekarang kita beralih pula kepada kepekaan lidah terhadap rangsangan. Lidah mempunyai 5 reseptor rasa pada kawasan yang berlainan seperti mana dalam rajah yang ditunjukkan. Berdasarkan gambar rajah ini, kawasan hadapan lidah lebih peka kepada rasa manis, manakala bahagian tepi lidah lebih peka kepada rasa masin dan juga masam. Bahagian belakang lidah pula lebih peka kepada rasa pahit, manakala bahagian tengah lidah peka kepada rasa umami. Umami ni lebih kepada rasa yang merujuk kepada rasa yang enak ataupun sedap. Baiklah murid-murid, jom kita uji lidah masing-masing terhadap rangsangan. Murid-murid boleh cuba uji lidah masing-masing di rumah dengan merasa bahan-bahan yang sedia ada di rumah, contohnya gula, garam, kopi, limau nipis dan Ajinomoto. Seeloknya, lakukan aktiviti ini secara berpasangan sambil menutup mata seperti rajah 1. Murid-murid cuba teliti aktiviti 1.7 dalam buku teks pada muka surat 21 dan catat apa kelainan yang dirasai pada setiap lidah seperti dalam rajah 2. Baik murid-murid, kita teruskan dengan kombinasi antara deria rasa dengan deria bau. Persoalan di sini, adakah deria bau memainkan peranan semasa seseorang merasa makanan? Murid-murid perlu tahu bahawa rongga hidung dan rongga mulut adalah bersambungan. Oleh itu, deria rasa dibantu oleh deria bau untuk mengenal pasti keenakan makanan pada masa yang sama. Kita lihat contoh yang pertama. Adakah seseorang itu dapat menikmati rasa makanan sekiranya makan dalam keadaan memicit hidung seperti mana dalam gambar rajah ini? Adakah kanak-kanak ini dapat merasa pahit ubat jika makan ubat dalam keadaan memicit hidung? Baik, kita lihat bagaimana proses ini berlaku. Berdasarkan gambar rajah, apabila hidung dipicit semasa makan atau minum, kita tidak dapat menentukan rasa makanan tersebut. Ini kerana bahan kimia terlarut
hanya dapat merangsang reseptor rasa pada tunas rasa, manakala reseptor bau dihalang daripada dirangsang oleh wap bahan kimia kerana hidung dipicit. Keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat merasa keenakan suatu makanan tersebut kerana tiada kerjasama antara deria bau dan deria rasa. Kita lihat pula contoh yang kedua. Mengapakah seseorang yang selesema kurang selera makan? Seperti mana dalam gambar rajah ini, bagaimana selesema menghalang deria rasa dan deria bau daripada berfungsi dengan baik? Mari kita teliti proses ini. Apabila seseorang menghidap selesema, selera makannya akan berkurang kerana hidungnya tersumbat dengan lendir ataupun mukus, dengan kata lain mucus. Mucus akan menghalang sel-sel deria bau daripada dirangsang oleh bau makanan. Oleh sebab itu, selera makan seseorang penghidap selesema akan berkurang kerana rasa makanan tersebut kurang enak. Mari kita teruskan pula dengan kombinasi yang seterusnya antara deria sentuhan dengan deria penglihatan. Bagi orang cacat penglihatan dan pendengaran, mereka tidak dapat menerima rangsangan cahaya dan bunyi dengan baik, tetapi mereka mempunyai deria lain untuk menerima maklumat daripada persekitaran. Kelebihan golongan ini, mereka mempunyai deria sentuhan yang lebih peka. Baik, contohnya, bagaimana seseorang yang buta boleh membaca? Mereka menggunakan hujung jari untuk mengenal pasti huruf dan membolehkan mereka membaca tulisan Braille. Ini adalah kerana bahagian hujung jari mempunyai epidermis yang nipis serta banyak reseptor yang peka atau sensitif terhadap permukaan timbul pada tulisan Braille. Oleh itu, bahagian otak aktif untuk mentafsir maklumat apabila menerima impuls saraf daripada reseptor hujung jari yang dirangsang pada bahagian kulit. Baik murid-murid, kita teruskan dengan kombinasi seterusnya antara deria pendengaran dengan imbangan badan. Secara umumnya, pendengaran mempunyai dua fungsi, iaitu untuk mendengar dan juga mengawal keseimbangan badan. Kita tahu deria keseimbangan ini terdapat dalam telinga kita, iaitu salur separuh bulat yang berada pada bahagian telinga dalam. Salur separuh bulat terdiri daripada 3 tiub yang diisi dengan sejenis cecair yang dipanggil endolim. Perubahan pergerakan kepala akan mempengaruhi keadaan endolim ataupun cecair. Contohnya, penyakit vertigo. Berdasarkan gambar rajah di bawah, ini adalah simptom yang akan dihadapi oleh pesakit-pesakit vertigo. Jadi, apa itu vertigo? Vertigo ialah suatu keadaan di mana pesakit akan merasa tidak stabil. Pesakit ini akan berasa pening, seolah-olah berpusing atau rasa seperti sekeliling kita berputar-putar. Masalah pening vertigo ini lebih kepada masalah bahagian saraf yang menghantar maklumat daripada telinga ke otak, ataupun masalah pada bahagian dalam telinga yang berkemungkinan penghasilan bendalai yang banyak atau keradangan dalam telinga, atau mungkin pengumpulan kalsium di dalam bahagian tengah telinga. Pergerakan endolim atau cecair akan merangsang sel-sel deria keseimbangan untuk mengeluarkan impuls. Impuls tersebut akan dihantar ke otak
untuk mengesan kedudukan dan arah pergerakan kepala sehingga tubuh tetap berada dalam keadaan seimbang. Baik, sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita, apa kata kita lihat dulu beberapa contoh soalan sebagai rangsangan minda kepada murid-murid sepanjang pembelajaran bersama cikgu. Kita lihat contoh soalan yang pertama iaitu, apakah yang dimaksudkan dengan umami? Okey, jadi apakah jawapannya murid-murid? Okey, sudah tentu umami ini adalah rasa yang enak ataupun rasa keenakan pada suatu makanan. Contohnya rasa sup cendawan. Okay. Kita lihat pula contoh soalan yang kedua. Pada pendapat anda, apakah penggunaan pada pendapat anda, adakah penggunaan pembersih lidah seperti gambar rajah di bawah akan mengurangkan kepekaan lidah? Okey, ini adalah contoh soalan aras tinggi. Jadi, murid-murid bagaimana jawapannya? Okey, jawapannya, penggunaan pembersih lidah meningkatkan kepekaan lidah terhadap deria rasa kerana permukaan lidah yang bersih memudahkan proses bahan kimia terlarut melarut pada tunas rasa. Seterusnya, contoh soalan yang ketiga pula iaitu jelaskan kepentingan kepekaan kombinasi semua organ deria. Ini merupakan soalan yang memerlukan para pelajar berfikir di luar kotak. Okey, merupakan contoh soalan aras tinggi. Okey, apa jawapannya? Mari kita lihat. Yang pertama, memastikan kita lebih selamat daripada sebarang ancaman. Tapi bagaimana? Okay, tengok contohnya. Kita mendengar bunyi letupan daripada luar tanpa kita melihat kejadian tersebut. Tetapi kita mengetahui letupan itu bahaya dan kita boleh segera menyelamatkan diri. Okay, jawapan yang kedua pula, kepentingannya adalah memudahkan kita melakukan kerja atau aktiviti harian. Contohnya, seorang chef mengadili suatu pertandingan masakan. Oleh itu, deria rasa dan penglihatan sangat berhubung kait dalam menentukan kelazatan suatu makanan para peserta. Dan kepentingan yang ketiga adalah sebagai tanda amaran kepada tubuh kita sekiranya ketidakselesaan berlaku pada salah satu fungsi badan. Contohnya, selsema dan juga penyakit vertigo tadi. Oleh itu, kita akan segera mendapatkan rawatan daripada doktor supaya penyakit tidak berlarutan sekiranya kita sakit. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid perbanyakkan latihan untuk lebih faham tajuk ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.